أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okay, kita Alhamdulillah pada Iqra' 6 muka surat 9. Okay, Ustazah punya tekak perik ni tau. So, Ustazah tak nak baca. Okay, Ustazah nak mulakan dengan Linda dulu. Silakan barisan pertama ya. Page muka surat 9 ya. Iqra' 6 muka surat 9 barisan yang pertama. Kita panggil Linda dulu. Silakan Linda. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir lidzambik. Okay. Sukun ni ada sifat hamas dan sofir. Betul. Dan dia huruf tebal. Apa nama? Itibak. Ya, ada berapa huruf tebal? Ada 6 kot. 4. 4 lah. 4. Dot toba. Sunan dia dah macam itu ya. 4 huruf-huruf itibak. Itibak maksudnya huruf tebal lah. Huruf gemuk. Antara kadang-kadang perkataan yang dalam buku tajwid tu dia kata yang gemuk, yang tebal. Dia cakap gitu ya. Roh tarkik. Kenapa roh tu, roh ada sifat tarkik. Tarkik nipis. Kenapa roh nipis? Sebab sebelum dia baris bawah. Dan juga kerana roh tu mati. Roh mati. Jadinya kita tak tahu sifat dia tebal atau nipis. Makanya kita tengok sebelum dia. Baris ya. Baris bawah. Ataupun huruf ya. Ya mati ya. Selalunya menipiskan roh. Roh tarkik. Okay. Nun sabdu ni wajib bergunah. Dengung lah. Dengung namanya wajib bergunah. Wah, tak ada apa-apa. Cuma dia kena tebalkan Ustazah. Tak dia tebal. Sebenarnya ain huruf lembut sebenarnya. Ain dia ada beberapa, 5 huruf sebenarnya huruf lembut. So sebenarnya ketika kat situ kena lembutkan bacaan. Dia ada 5 huruf antaranya huruf ain. Ya, lembut je kena sebenarnya. Okey. Allah ini lafzul jalalah taglis. Sebelum Allah ni ada baris atas. Makanya kalimah ya Allah dibaca dengan tebal. Taglis maksudnya tebal. Ya, kalimah Allah dia ni macam roh. Roh ada sifat tebal, ada sifat nipis. Ya, nipis. Kalimah Allah juga ada dibaca tebal, ada masa dibaca nipis. Tengok sebelum kalimah Allah tu baris atas depan. Dia baris bawah saja yang bagi nipis. Ya, baris bawah saja bagi nipis. Kalau baris atas macam ni dan juga baris depan, makanya kalimah Allah itu dibaca tebal. Sama dengan roh tadi. Roh sebenarnya kalau baris bawah nipis. Tapi kalau baris atas, roh dengan ru dia tebal. Ya, tetapi kalau roh mati, tak tahu sifat dia apa, tengok baris sebelum dia. Baris sebelum dia ikut formula asal dia macam mana. Okay. Kalau kita wakaf dekat Allah ni ada hamas pada hal lah dan jadi ma'arij sukun. Ya. Okay. Tanwin bertemu dengan waw ni idgham al-ghunnah. Itu wasal. Kalau wasal. Kalau wakaf haqqa. Kalau wakaf. Kalau wakaf ada qalqalah kubra. Qalqalah akbar. Akbar. Sebab ada tanda sabdu. Ya, sabdu. Ya. Kalau hanya baris, qalqalah kubra. Tapi sekarang baris dah ada tapi ada sabdu ataupun syaddah. Makanya dipanggil qalqalah akbar. Beza dia bunyi dia sama ya. Beza dia lambatkan sedikit qalqalah tu. Ya, haq lekat dulu pada sabdu, haq qa. Dia macam tu je. Dia bukan haqqa. Dia tak cepat-cepat. Ya. Okey. Sin sukun ada hamas dengan sofir juga Ustazah kan? Ya, sama dengan sod. Cumanya sod tebal. Sin huruf nipis tetapi sifat dia orang sama. Ya. Tak ada. Fir ra
tarkib. Mhm. Sebab apa tu? Ra mati sebelumnya ada baris bawah. Ya. Lidha yang ni iklab. Ya, Nun apa? sukun bertemu dengan ba. Ya, sebenarnya ya nun sukun ataupun nun mati bertemu ba. Tapi dia dah letak awal-awal ya huruf mim di situ. Maksudnya apa? Bunyi nun hilang. Yang tinggal dia bunyi dia jadi bunyi mim dia. Sebab nun jumpa ba tu bunyi dia nun tak jadi dah. Bunyi dia menjadi macam mim dengan ba. Sebab tu dia letak awal-awal. Jadi kita dah tahu bunyi dia bukan bunyi huruf nun lagi. Itu sebab dia letak. Okey. Hujung. Bila wakaf ada bik, ada bunyi apa hamas pada kaf. Ya, ada berapa total huruf hamas? 10 10. 10 dah. Fahad tahu. Ya, fahad tahu dah. 10 Zah, 10 10 ya. Fahad tahu dah ada 4. Syakhsun ada 3, sakat ada 3. So ada 4 campur 3 campur 3 10 ya, jumlah keseluruhan. Cumanya sifat ni sifat hamas ke sofir ke kekolan ke dia hanya ada bila dia tanda mati. Macam false nampak tanda sod mati baru ada sifat dia. Macam was dia mati, lepas tu baru ada sifat dia. Tapi kalau dia berbaris, ya kalau dia macam bika ada baris tetapi kita matikan kaf tu baru ada sifat hamas tu. Kalau kita baca barisnya bika apa sifat itu tidak ada, ya. Okey, sifat hanya lahir, dia panggil sifat-sifat huruf dia panggil ya. Sifat-sifat huruf hanya lahir ataupun hanya wujud ketika huruf itu sukun ataupun mati. Tetapi jika huruf tu berbaris macam haqqa tu ada baris. Qalqalah tadi nampak sifat kan? Bila dia berbaris hanya ketika kita berhenti padanya dan kita matikan huruf tu baru ada. Kalau kita baca barisnya haqqu, qalqalah tak ada. Nampak? Samalah bika tadi. Kalau kita baca bika, sifat hamas tak ada pada kaf. Tapi bila kita berhenti pada kaf, kita mesti matikan huruf terakhir. Ya, di mana pun kita berhenti ya. Saya bagi pesanan, kita mengaji kita boleh berhenti di mana-mana kalimah. Bebas sebenarnya, ikut nafas lah maksudnya ya. Tetapi di mana kita berhenti tu, huruf terakhir kita berhenti tu, kita kena matikan huruf tu. Itu memang caranya. Maka masa tu lahirlah sifat, terpulanglah kalau huruf tu ada sifat. Tapi kalau ada huruf yang tak ada sifat, tak ada pun sifatnya. Jadinya bukan semua huruf ada sifat. Ya, ada setengah huruf tidak ada sifat macam wastau-tau-ghin. Dia tak ada sifat pun, mati juga. Bukan semualah. Ya, yang biasanya antara yang biasa hamas maksudnya angin. Sofir maksudnya berdesir. Ya, itu qalqalah. Ini antara yang biasa-biasa. Cumanya ra dia lain, sifat dia tebal atau nipis. Itu kalau ra pula. Dia memang lain daripada lain ya. Dia seperti kalimah Allah. Ada masa dia baca tebal, ada masa dia baca nipis. Okey. Okey, Linda sila panggil kawan. Silakan. Kak Laila ke? Bukan Rosina dulu ke? Silakan. Ngelak aja. Okey, Nona ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wasabbih bihamdi rabbik wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashiyyi wal ibkar. Ya, okey. Wasabbih Pedas dia sangat menjadi ya. Wasabbih biham. Bunyi ha pedas dia dah menepatilah tu ya. Okey, apa mana? Wasabbih hamas. Betul, hamati. Sebut hamati ya. Okey. Hamas. Okey. Biham min mati izhar syafawi. Betul, mim mati. Okey, fokus pada mim saja. Jangan fokus huruf sebelum mim ke selepas mim, jangan ya. Fokus pada dia mim bertanda sukun. Ya, izhar syafawi. Di ra takhfim. Ya, taf TAF. Tafkhim. Takhim. Taf TAF. Takhim. Bukan tak TAF. Taf. Ya, tafhim. okey. Bil alif lam mati yang bertemu alif lam qamari.
Betul. Alif lam tak ada sabdu. Gitu lah Kak. Alif lam tak ada alif lam Satu ya. qamari. Qamari. Okey. Ci tak ada alif lam qamari wal tu Ustazah. Ya betul. Alif lam qamari lagi sekali, atau kalau dah kenal dia, sebenarnya dia juga disebut izhar qamari. Ya, izhar qamari. Ya, Okey. izhar. Izhar tu maksudnya jelas. Apa yang jelasnya? Bunyi lam tu. Wal kita dengar bunyi lam. Bil kita dengar bunyi lam. Makanya bunyi bacaan huruf lam di situ jelas. Jelas itu yang dipanggil izhar tadi. Kalau dah ingat ya, izhar qamari. Okey. Pula. Ba sukun. Qalqalah sugra. Ya, ibe. Ibe. Ya, BE. BE be. Macam tu saja. Okey. Ibe. Qalqalah sugra. Kar. Ka Allah ada Akbar. mad asli. Kama asli. Ya, tapi wakaf dia jadi tukar nama. Ma'arik li sukun. Ya, ma'rif sukun biasa kita ambil yang biasanya lebih panjang. Ya, kita biasa ambil lebih panjang. Dua pun boleh. Ya, saya nak bagi tahu. Ma'rif li sukun, dua pun boleh. Tapi kita biasa mengambil yang lebih panjang, 4 atau 6. Lepas tu kita baca ibekau. 4 kita bagi dia lagi panjang biasanya ya. Dan sifat ra di situ Ra taglis. Taglis tu untuk Allah. Okey, kawan kita kata ra tarkik. Kalau kita nampak baris ra, memang baris ri tu kan memang tarkik. Tetapi kita berhenti pada ra, kita matikan ra. Kita tak tengok. Ya, jadi takhfim balik. Ya, dia jadi kerana sebelumnya baris atas. Okey, macam tu ya. So panjangkan ka ya. Panjangkan ka, jangan cepat-cepat masuk huruf akhir. Saya pesan lagi, huruf akhir hanya penutup sahaja. Kalau perlu jadi panjang, yang panjangnya hanya pada mad asli sahaja. Tak payah nak masuk ra tu cepat-cepat. Ibekau. Apa ra tu tutup sahaja. Itu semua sama untuk yang mad arid disukun. Yang panjang hanya pada mad asli sahaja ya. Okey, sila panggil kawan seterusnya. Saya, bismillahirrahmanirrahim. Oh, tak nampaklah tulisan Linda tu kat situ. Ni apa? Qari'ah nak baca ni. Faman yahdihi min ba'dillahi afala tazakkarun. Okey. Man fa tu ada Hamas dan Sofir. Fa tak ada hamas sebab fa tak mati. Yang mati bila dia ada hamas bila dia bertanda mati sahaja. Macam atas tadi tu ya. Okey. Ya, okey. Nun sukun ni bertemu dengan ya. Nun sukun bertemu dengan ya. Ya, maklin. Oh, malinum. Ya. Nun mati bertemu ya ataupun nun sukun bertemu ya bunyinya famai. Tu bunyi dia. Idgham ma'al gunnah. Allahu akbar, salah cakap. Idgham ma'al gunnah. Okey, maklin kalau nak maklin ada tapi bukan daripada dia, lepas dia. Famai yah di bukan. Di saya sangka dai tadi. Bukan, tak ada. Di sini tidak ada maklin. Tidak ada. Okey, nun sukun bertemu dengan ya, idgham ma'al gunnah. Di mad asli. Di mad asli betul, tapi yah tu ha mati tu ada sifat. Oh ya, ha tu Hamas dan Sofir. Dia tak ada hamas sahaja. Hamas saja ya? Ya, yang ada sofir tu huruf sin, huruf sod, huruf zai yang ada sofir. Okey. Hamas sahaja. Okey. Hi tu maksilah qasira. Maksilah tak ada, maksilah kena dua. Ni hi sini pendek. Hi pendek bukan maksilah. Yang maksilah tu hi dibaca paling minimum 2 harakat. Yang maksilah. Sekarang hi di sini pendek, makanya tidak ada maksilah di sini. Tak ada ya Ustazah? Oh, okey. Mim dengan nun tu apa? Nun mati dengan ba tu iqlab. Ya, sebenarnya nun mati bertemu ba. Ya, betul ya. Cara kita nak sebut ya, nun mati ataupun nun sukun bertemu ba, namanya iqlab. Nama dia ya.
Iklab maksudnya tukar ataupun ganti. Maksud iklab. Apa yang tukar tu? Dia tukarkan huruf nun kepada huruf mim. Itu sebenarnya. Sebab tu dia letak dah awal-awal huruf mim. Kat situ. Okey. Ya, maksudnya. Ya, maksudnya. Okey, Mak. Okey. Dan bacaan hilang. Nun dia tak ada hilang sebab dia dah tukarkan kepada mim. Ba'di. Mim terus. Okey, terus. Min ba'dillah. Dal tu qalqalah sughra. Pokoklah pun mesti mati je. Mati dulu. Oh. Anak mati dah saya. Okey, tak apa. Saya faham kan. Tetapi kalau kita berhenti pada kalimah ba'di tu, katalah kita berhenti pada dia. Boleh? Itu qalqalah sughra lah kan? Kubra. Baris kubra. Dia ada baris kubra. Kubra. Okey. Kalau berhenti baru dia ada. Yang berbaris ni kalau dia berhenti baru ada sifat dia. Kalau yang sughra dia kena tanda mati. Min ba'dillah tu nafas janallah. Okay. Itu ala afala ni afala ni kalau kita berhenti boleh jadi mat iwad. Nah, tak ada. Ini mad asli. Bukan yang amzah alif tu. Hamzah alif pendek. Hamzah alif pendek itu bukan mad iwad. Mad iwad dia kena dekat hujung perkataan. Okey. Kita tengok kalimah Allah ya. Mari kita tengok kalimah Allah. Kalimah Allah dah settle kalimah Allah. Makanya lepas tu ada hamzah. Hamzah di situ awal perkataan. Jadi yang mad iwad tu jika dia di hujung ya. Di sini tidak ada mad iwad ya. Afala la adalah mad asli. Terus La mad asli. Tazakkarun. Itu sabdu. Tak ada rawau tu mad asli. Ya. Kalau kita wakafkan jadi ma'arif li sukun. Betul. Dan satu tertinggal kalimah Allah ada masa dibaca tebal, ada masa dibaca nipis. Kalimah Allah tadi. Lafzul jalalah ada masa dibaca tebal, ada masa dibaca nipis. So yang ni nipis tebal ni. Nipis. Kenapa nipis? Ada huruf baris bawah di sebelum dia. Betul. Kita tengok baris ya. Baris sebelumnya, baris bawah nipis. Kalau baris atas, baris depan maknanya tebal. Ya, kalimah Allah. Okey. Alhamdulillah. Teruskan. Sila. Apa? Siapa yang dulu ni? Silakan. Kena panggil nama ikut ni lah Dr. Nur Aisyah. Silakan. Boleh je. Silakan. Saya baru je masuk. Oh. Saya tengok dulu. Okey, tengok dulu ya. Okey, panggil yang dulu dah. Hasnawizan. Alamak saya ni Ustazah. Jangan takut. Bila kita nak belajar sebenarnya benda ni kita rasa sebab kita tak tahu tapi sebenarnya bila kita, jangan takut. So cuba je. Okey. Tapi kesian lah sahabat-sahabat lain dia dah terror semua. Saya ni merangkak. Bukan kata merangkak ni aram tak boleh lagi ni. Alasan Ustazah, alasan dia duduk sebelah saya je. Bismillahirrahmanirrahim. Tak apa, cubalah Ustazah okey je kan? Wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yazunnun. Okey, satu je saya nak sebut. Ketika membaca tu huruf za kena tebal ya, lagi tebal ya kalau boleh ya. Illa yazunnun. Ya, okey. Mari cuba. Silakan cuba. Waw tak ada apa Ustazah kan? Tak ada, waw tak ada. Mim alif mad asli. Boleh pun. Okey, mad asli. Satu tu je lah. Lepas tu try. Lahum. Lam ha tu ada ke Ustazah? Tak ada, tidak ada. Tak ada. Begini, Mim mati bertemu ba iklab. Bukan. Yang iklab tadi nun mati bertemu ba. Sekarang mim mati bertemu ba. Yang iklab tadi nun mati bertemu ba. Cuba bandingkan. Cuba banding yang baris atas tu ya. Iklab tu yang atas tu. Tapi kita sebut mim mati juga yang tu Ustazah kan? Yang atas tu kan? Tak. Yang atas kita tak sebut mim mati. Yang atas tadi kita sebut nun mati bertemu ba. Yang ni memang mim mati bertemu ba. So ini namanya ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi ni hukum nun mim kan? Ya, hukum mim mati. Ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Baca tu. Gitulah. Okey. Ikhfa syafawi. Za ni ada ke? Sama dengan ma. Wa ma sama. Biza sama. Oh, za tu mad asli. Mad asli.
Ka tu kalau wakaf dia jadi Hamas. Lik, ya, Hamas pada kaf. Kalau kita wakaf, Hamas pada kaf. Betul. Aha. So, Mim nun ada ke? nun mati. Tadi you Nun sebut. mati bertemu ain Ya, betul. Ha, ain huruf halqum, ain. Nun mati bertemu ain. Ha, Buka kitab jap. buka kitab ya. Izhar halki. Ya, sebab tu saya bagi tahu awal-awal tip dia. Ain adalah huruf halqum. Halki bermaksud halqum. Ya. Tak dengar. Okey. Okey, lam tu ada. Mim tu ada ke Ustazah? Ada mim mati? Mim bertanda mati. Mim bertanda mati yang mana? Itu? Yang you Min cakap. yalmin. Oh, sorry kat situ ya. Maaf, saya terpandang tempat lain. Okey, lam sukun dulu. Lam sukun ya. Lam yang bertanda mati tu nama dia izhar mutlak. Izhar mutlak. Huruf lam bertanda sukun. Ya, lepas tu baru min ada tanwin kat situ. Lepas dia. No, tanwin bertemu hamzah. Tanwin bertemu hamzah. Sekejap buka Okey, kitab jap. saya bagi tip ya. Tanwin tu sama dengan nun sukun tadi yang nun jumpa ain tu. Izhar syafawi. Izhar halki. Izhar halki. Izhar syafawi tengok balik. Izhar syafawi mim mesti ada tanda mati. Sebab saya tengok mim. Jadi izhar syafawi dia sebut. Izhar halki. Ya, Okey. cara sebut dia tanwin bertemu hamzah. Tanwin bertemu hamzah. Ya, itu cara kita sebut. Lepas tu alif hamzah tu tak ada apa Ustazah? Alif hamzah tu tidak ada apa-apa. Nun mati nun mati. Lepas tu ha tu? Ya, ha sama dengan ain, sama geng. Ha huruf halqum. Izhar halki. Ya, betul. Halqum ada 6 huruf ya yang keluar dari halqum. Kita dah jumpa ain, kita dah jumpa ha simpul. Itu semua huruf halqum lah. So nun mati bertemu ha, izhar halki. Ya, betul. Okey, lepas tu mim mati bertemu hamzah, izhar halki. Lam alif. Kalau mim mati izharus syafawi. Mim mati Izharus syafawi. Oh, tadi tanwim. Okey. Tadi tanwim ni izhar syafawi. Betul lah. Okey. Lepas tu lam alif. Mad asli. Betul, mad asli ya, betul. Ya, zunnu dha tu tebal tu apa yang sebut? Huruf apa? Nama dia ya, huruf sebab dia ada 4 ya, sad dad ta za. Okey. Nun waw nun ma'arif li sukun. Betul, kalau berhenti. Kalau nun waw mad asli. Pandai. Lepas satu lagi tertinggal, nun bersabdu. Ada. Ya Allah. Macam tu, nun sabdu. Jadi nun bersabdu tu Ustazah apa? Dia dengung namanya wajibul ghunnah. Wajibul ghunnah. Dekat situ je ada 3 ya, nun bersabdu. Ada 3 sini lah. Nun bersabdu wajibul ghunnah, nun waw mad asli, nun waw nun tu ma'rif li sukun. Pandai. Boleh Wan? Okey. Benar. Silakan. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Okey, silakan. Seterusnya. Saya nampak nama apa tadi ya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'ala azwajakumul lati tudhahiruna minhunna ummahatikum. You tertinggal satu benda ya, tengok ya. Azwajakumul lati. I di situ 2 harakat. Okey. Wa ma ja'ala azwajakumul lati tudhahiruna minhunna ummahatikum. Okey. Maman asli. Ada sifat az pada huruf zai. Sifat Sofir. Ya betul, sofir. Ya. Kumul. Wa man asli. Man asli dulu. Okey. Lepas tu baru kumul.
kumul mim Nah. ni izhar qamar Okey, saya bagi tahu ya. Selepas kumu memang kita nampak dia macam alif lam, kan? Betul kan? Kita nampak alif lam ada sabdu lagi kita nampak ya. Tetapi yang ini allai dia satu kalimah. Ya, allai dia satu kalimah. Ini semua geng yang allazi, allazina. Ya, so yang alif lam tu, yang huruf alif lam qamari ke alif lam syamsiah ke yang tu kita boleh buang alif lam dia tahu. Tapi yang ini tak boleh buang alif lam dia. Ini ada dalam buku tajwid ya. Dia bagi ada 7 perkataan yang terkecuali. Kita nampak macam ada hukum alif lam. Kita nampak ya. Tak kisahlah alif lam qamariah ke syamsiah kita nampak macam. Tetapi dia ada terkecuali, dia tidak dipanggil hukum alif lam di situ. Ya, sebab saya bagi tahu awal-awal alif lam qamari dan juga alif lam syamsi, kedua-duanya itu alif lamnya boleh dibuang. Tetapi yang ini tidak boleh dibuang. So yang ini dia ada bagi nama khas, nama dia isim mausul nama dia. Isim mausul maksud kata nama hubung. Isim adalah kata nama, mausul maksudnya kata hubung. Maksud dia sebenarnya yang. Macam tu. Ya, itu maksud dia yang. Yang satu lagi mak kalimi, mak lazim kalimi musaqqah tu bukannya dia macam tanda mat di pertengahan sabdu Ini terbalik sabdu dia. Ini terbalik. Ia bukan ini terbalik. Yang tu tanda mat dulu baru sabdu, ini sabdu dulu baru tanda mat. Bagusnya ya. So ini bukan mat lazim kalimi. Yang ini isim mausul. Isim mausul ni biasanya ini yang muannas punya, yang perempuan. Kita jarang jumpa yang ni, ada, bukan tak ada. Tapi sebab kita tak tahu, jadinya kita tak kenal dia. Yang kita biasa jumpa isim mausul yang allazi, allazina. Yang tu memang banyak sangat. Yang ni ada juga tapi tak banyak yang macam lelaki punya tu, muzakkar tu. Tapi ini kategori isim mausul untuk muannas ataupun perempuan, ya, kategori perempuan. So tidak ada hukum alif lam di sini. Dan la tu sekali dia lah sebenarnya. Allai sebenarnya sekali jalan lah tu, tiga-tiga tu. Alif lamnya la sekali ya. Sebenarnya i tu juga sebenarnya tak payah nak pecah-pecahkan dia. Itu sekali nama isim mausul. Isim mausul. Ya, betul. Silakan. Dha mat asli. Ya. Huruf itba. Ya, dha huruf itba. Ya. Ru mat asli. Betul. Dan sifat ru? Sifat ru tafkhim. Ya, tafkhim. Tafkhim tebal ya. Dia ra dengan tafkhim. Okey. Min. Saya bagi tip saja. Jika nun bertanda mati, tanda mati cuik tu, cuik kecil tu, nampak je tanda mati tu, nama dia izhar halki. Nama dia. Izhar halki. Ya, sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau nak sebut lebih panjang, nun sukun bertemu huruf ha simpul. Huruf ha simpul adalah salah satu daripada huruf halkum. Halkum dengan halki sama maksud. Kalau nak panjang lah. Tapi nak cara paling senang, jika nun bertanda mati, bertanda sukun, ya, makanya hukumnya di situ izhar halki. Nak cepat, kalau nak cepat. Okey. Hunna, wajib guna. Dia bukan na ya. Hun. Dia bukan na. Pada hun, wajib al-gunah ya. Nak sebut wajib guna. Okey. Umma juga wajib guna. Kan ma. Wajib guna. Ya, wajib guna juga. Mak asli. Betul. Izhar. Izhar. Syafawi. Ya, betul. Dan satu lagi tip. Kalau nun bertanda sukun macam min tadi. Min, hun. Tengok pada min ya. Nun bertanda sukun, tanda mati. Izhar halki. Kalau mim pula, mim bertanda sukun, izhar juga. Izhar syafawi. Itu cara paling cepat kita nak ingat nama dia. Ya. Maksudnya bacaannya, apa maksudnya izhar? Bacaannya jelas, pendek, tak ada dengung. Tak ada dengung. Itu maksud izhar. Ya, tidak berdengung. Okey. Terus silakan. Sama-sama. Silakan. Panggil je kawan-kawan. Silakan. Jangan lupa. Okey, silakan. Saya punya ni manalah partisipan dia. Saya tak boleh nampak. Saya tak nampak partisipan dia kat mana tu tak?
Pelik lah pula. Itulah saya nak pakai laptop saya pelik sangat ke Sandy saya tengok ya. Control, exit, spotlight, pop up, chat, raise, react, more. Dekat more agaknya dah. Camera, microphone, share. Tengok saya tak ada participant sebab tu saya tak boleh nampak siapa. People? Kak Linda ni nama dia people. Dia letak dalam, bukan dekat people, dia letak dalam more tadi tu. Oh. Patutlah saya tak nampak. Ya. Saya dah tekan dekat more, baru saya nampak people. Saya tekan people, dia tengah searching. Itulah patutlah. Kenapa saya tak ada participant kat sini? Ya? Rupanya dia tulis kat situ more. Tapi saya tekan more, dia tak keluar lagi, belum lagi. Linda siapa? Silakan. Kak Zainurah. Siapa tu? Doktor. Silakan. Okay, saya try lah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Okay. Fi itu mak wajib. Bukan. Ini mat jaiz. Okay, mat wajib. Dia memang mat wajib dengan mat jaiz. Oh ya, betul. Ini mat jaiz. Okay, ada hamzah alif. Hamzah tu ada alif, senang je. Hamzah tu ada alif di bawah hamzah ke, di atas hamzah ke, ataupun selepas hamzah. Ada 3 ya keadaan alif tu. Macam ni, hamzah bawahnya ada alif, ataupun kadang-kadang hamzah atas hamzah ada alif, ataupun selepas hamzah ada alif. So ada 3. Kalau macam ni semua mad jaiz munfasil. Dan saya bagi tahu fi asalnya adalah mad asli. Fi. Ya, asal dia. So mad jaiz ni sebenarnya asalnya, originalnya dia mad asli sebenarnya. Ya, you berhenti pada fi, boleh 2 harakat mad asli. Okey, sambung saja. Mad jaiz ni hanya cerita sambung sahaja. Okey. Okey, terus. Okey, dal mati qalqalah sughra. Sughra ya, dal mati ataupun dal sukun ya, qalqalah sughra. Okey, ada bunyi dia, ada, betul? Alif lam Qamariyah. Qamari, betul. Alif yang Qamari. Okey, pada na tu tengok dulu. Ada na. Kalau kita berhenti pada na mad asli. Kalau berhenti. Tapi bila kita terus ada nal. Memang mad asli yang mana 2 harakat. Kalau masuk alif lam ya, kita masuk bacaan sambung kepada alif lam, mad asli hilang. Tapi sebenarnya kalau kita berhenti, fi adalah mad asli. Ada na juga mad asli. Maksudnya kita boleh berhentilah sebenarnya. Tapi kalau nak baca terus, ada nal, ada hukum alif lam qamari ataupun qamariyah. Qamariyah dengan qamari sama. Ya. Lepas tu? Okey, ra mati tu ra tahkim. Ya, sifat ra tebal. Okay. Tebal. Mim bertemu mim wajibu gunnah. Bukan. Mim bertemu mim. Mim bertemu nama dia mimi ataupun ya, betul. Line saghir. Okey, wajib gunanya, kalau wajib gunanya hanya mim yang kedua tu bersabdu. Maksudnya tidak ada mim pertama kalau wajib gunah. Ya. Okey. Okey, nun bertemu ba iklab. Ya, betul. Nun mati bertemu ba. Ya. Mim mati bertemu sin izhar safawi. Ya, sebenarnya tak perlu bertemu sin sebab dia bertemu hampir apa-apa huruf pun. Cakap je nun mim mati, ya. Mim mati, okey. Kita harus syafawi. Okey. Okey, lepas tu bu mak asli. Ya. Kalau wakaf jadi alif disukun. Mad alif disukun. Ya. Dan satu lagi saya nak sebut, jika kita nak kata nun bertemu ba, tapi lebih tepat nun mati bertemu ba. Dia macam tu ya. Pertemuan 2 huruf ya, nun jumpa ba ke mim jumpa ba, huruf pertama mesti mati punya. Jadinya kita kena sebut ya, nun mati bertemu ba. Jangan sebut nun jumpa ba je. Okey? Right. Alhamdulillah. Okey, kalau mim cumanya mim tadi, saya. Silakan. Ada nak tanya ke? Sila. Tak ada, terima kasih Ustazah. Okey. Cumanya mim tadi, dia sebab mim jumpa mim dah ada nama khas dia ya, huruf mim pertama jumpa mim yang kedua. Mim pertama tu mati tau. Jadinya kita bolehlah sebut mim bertemu mim boleh ya, tapi sebenarnya mim mati bertemu mim. Huruf yang kedua tu berbaris ataupun dipanggil huruf hidup. Saya bagi ni supaya faham tau. Huruf yang mati ada 2 jenis ya. Huruf mati ada 2 jenis, ada bertanda mati dan satu lagi dia kosong, dia tak ada baris apa-apa. Macam ni ya, yang hum tadi ya. Mim dia nampak dia kosong. Dia mati tu.
Tapi kalau ghalabihim tu pula, bandingkan mim dia. Mim mati juga, tapi dia ada tanda mati. So dalam Quran kita, huruf mati, nun dengan mim lah. Biasanya dia ada dua cara. Mim mati yang bertanda mati, ataupun mim mati tapi dia tak ada tanda. Itu semua memberi bacaan dia berbeza lah. Kalau yang kosong tu, macam mim jumpa mim tu, nampak mim mati tidak bertanda, bertemu dengan huruf mim berbaris. Yang macam tu dengung. Tapi kalau mim mati yang bertanda mati, itu tidak berdengung. Itu sedikit kalau kita nak faham lah. Dan huruf berbaris juga dipanggil huruf hidup. Dipanggil, ya. Okey. Seterusnya sila panggil. Saya ikut Ustazah. Boleh, silakan. Wa may yudlilillahu fama lahu min waliyyin min ba'dih. Tapi ada dua dengung. Yang pertama you agak pendek. Wa mayyut. Pendek tu. Wa mayyut. Macam tu ya. Lepas tu yang pendek lah. Tapi mim ba'd dia. Mim tu nampaklah dengung you. Tapi sebelum dia tu. Min wali mim apa dia deret 3 ya dan awal. Kalau boleh dengung-dengung jangan pendek sangat. Buat yang macam you punya mim bagi nampak macam tu. Okey, terus. Okey. Nun nun mati bertemu dengan ya ni idgham ma'al gunnah. Betul? Dha ni sifat dia sajalah. Ada? Ustazah. Tak. Kalau kita kata itbaq itu kategori huruf dia. Kalau itbaq kategori dia sifat dia. Dia ada sifat dia. Khas untuk dia je. Sengit. Lidah sengit. Memang lidah sengit dah bila menyebut huruf dad, lidah kita sengit betul dah, tapi istilah dia istitalah. Khas untuk huruf dad sahaja. Okey. Huruf Allah ni lafzul jalalah. Dua harakat. Fama ma asli. Okey, nanti je kalimah Allah tadi betul dah. Dua harakat tapi dia tak sebut lafzul jalalah tu tebal ke nipis, dia tak sebut. Oh, lupa. Yang ni tak nipis dia macam tarkik. Nipis dia sama dengan ro guna tarkik, yang ni pun nipis guna tarkik juga. Okey. Ma dah sudah. Lepas tu hu tu mat tawilah. Qasirah. Qasirah. Dia kalau tawilah tu dekat waw ke bawah tu ada tanda mat. Baru dia jadi tawilah. Silap, sorry. Tanwin, nun mati bertemu waw lagi sekali, idgham ma'al gunnah. Lagi sekali. Yang tadi nun mati bertemu ya, sekarang nun mati bertemu waw, ya idgham ma'al gunnah kali kedua, itu dia nak cakap, okey. Tanwin bertemu tanwin dengan mim sama juga, idgham ma'al gunnah. Ya, betul, sama. Yang ni nun mati bertemu dengan ba itlaq. Betul. Bila kaf ni jadi apa tu? Hamas di ha tu. Betul. Kalau wasal? Kalau wasal ni mat silah qasirah. Sama ya. Hu, hi, memang mat silah qasirah dua bunyi ya. Huruf dia ha sahaja. Sama ada hu, lahu, lepas tu hi. Memang itulah bunyi-bunyi mat silah. Cumanya kalau ada tanda mat pada waw yang kedua, waw bawah tu, kalau yang ba'dihi pula, kalau ada tanda mat di atas ya tu. Yang terakhir tu sebenarnya, lekuk yang terakhir tu adalah kepala huruf ya. Makanya yang terakhir tu sebenarnya selepas huruf ha tu ya. Selepas huruf ha yang bulat tu, ba'dihi tu, selepas huruf ha yang bulat tu, ha bulat, baris bawah, lepas tu yang lepas dia tu. Itu kepala huruf ya mengatakan dia huruf ya. Ya. Kalau dia ada tanda mat, kalau dia ada tanda mat di atasnya, baru mat silah tawilah. Sama dengan lahu. Kalau kat waw bawah tu ada tanda mat, baru mat silah tawilah. Tawilah bermaksud panjang. Panjang dia 4 pun boleh. Tetapi berhenti dia sama je. Maksilah qasirah dengan maksilah tawilah berhenti sama, pendek, yang ada sifat hamas. Okey. Teruskan. Sambung.
Tu Ustazah, yang qala tu Oh, waqafa. atas dia. Oh, sorry, maaf saya. Di atas ba'dihi, di atas ba'dihi ada qaf lam ya. Waqaf lam ya maksudnya waqaf aula. Waqaf aula maksudnya elok waqaf. Macam kawan kita buatlah ba'dih, elok waqaf. Tetapi kadang-kadang saya pernah je tengah ngaji masa kat Mekah sana, saya tengah ngaji, lepas tu saya dengar bacaan lah kat dia orang pasal kan. Kadang-kadang imam Arab ni dia nampak qaf lam ya ni dia terus je. Tak. Tapi yang saya bagi tahu ni kebiasaan kita di tempat kita, kalau kita nampak qaf lam ya memang kita berhenti elok waqaf. Ini memang biasanya kita peganglah, ya. Alhamdulillah. Okey, teruskan siapa? Silakan. Linda balik kot. Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Mim sukun izhar syafawi. Sa ma asli. Ni tanwin bertemu dengan ba iklab. Ru ro tafkim. Ru ma asli. Okey. Fin tanwin bertemu dengan hamzah ni izhar haki. Au waw sukun sebelumnya daripada atas harfulin. Boleh jadi maklin tak? Tak boleh, selepas hurufnya ada banyak. Kan, Lebih dari satu. kita boleh sebenarnya kalimah ni, perkataan ni sebenarnya au sebenarnya. Yang tasrihun tu perkataan lain sebenarnya. Yang maklin tu kalau dia ada satu huruf tu dalam kalimah dia, tapi yang ni au memang dah satu perkataan sahaja, au, ya. So kalau kita nak berhenti au, kalau kita nak terus pun au juga. Yang ni memang kategori harfulin sahaja, ya, tidak menjadi maklin. Cumanya yang saya kata maklin tu, untuk dia menjadi maklin, selepas dia mesti ada satu huruf sahaja, saya cakap. Tetapi selepas dia tu, satu huruf tu mesti sebahagian daripada harfulin ni tadi. Yang ni tak, yang ni tasrihun perkataan lain, au perkataan lain. Lupalah tu, au kan ataf kan? Tak? Ataf, au tu ataf, kata hubung. Au memang dah satu kalimah dah pun. So tasrihun tidak ada kena mengena dengan au, ya. Okey, terus. Sin sukun ni hamas dengan sofir. Okey, hamas dan sofir. Ri ma asli dengan ro tarkik. Okey. Ni tanwin bertemu dengan ba iklab. Okey. Sukun ni hamas. Okey. Sa bila wasal dan ma asli bila waqaf ma arid sukun. Ya, mad arid dia sukun. Okey, kita ada masa lagi, kita gerak, ya. Okey, teruskan kita tengok kita punya ni. Yang pendek-pendek ni saya bacakan, ya, yang pendek-pendek. Cuba tengok pada skrin. Bismillahirrahmanirrahim. Auzi'ni. Berhentinya mad asli. Kenapa dia ada tanda mad? Kerana dalam ayat asal dia sekarang ni dia potong-potong dah, ya. Dia hanya ambil ni sikit, dia letak sini. Dia ambil yang wahyi lana tu daripada ayat lain lah. So ini auzi'ni, berhentinya ni adalah mad asli, ya. Tetapi di sini dia ada tanda mad. Tanda mad tu tunggu sekejap, ya. Au harfulin, ya. Zi' ainah bunyi ain. Ain tu sebenarnya kategori huruf-huruf lembut, ya. Ni berhentinya mad asli, tetapi dia ada tanda mad di situ mengatakan kalau kita sambung makanya dia akan jadi mad jaiz munfasil. Kita dah tahu dah, ya, mad jaiz. Sebab kalau mad wajib tak boleh macam ni. Kalau mad wajib kita akan nampak hamzah dia. Sebab mad wajib, hamzah pada mad wajib adalah sebahagian daripada kalimah. Tapi hamzah pada mad jaiz, hamzah tu kalimah lepas dia. Dia terpisah sebenarnya. So di sini antara cara-cara kita nak kenal, kalau kita waqaf di sini auzi'ni mad asli, tapi kalau kita sambung auzi'ni walaupun tak nampak hamzah dia perkataan selepas dia. Kita dah tahu sebab di sini dah ada tip, dia sudah ada tanda mad di situ sebenarnya, ya. Itu mad jaiz munfasil. Munfasil maksudnya terpisah. Apa yang terpisahnya? Hamzah terpisah daripada bacaan mad ni. Maksudnya hamzah tu kalimah lepas dia, betul tak? Kalimah lain, ya. Di sini kalimah ni sampai di sini saja. Okey, wahayyi lana.
Wahai, tekan sikit pada ya. Wahai yi tu hamzah mati. Saya nak bagi tahu hamzah mati dia bukan huruf kaf, bukan. Makanya tidak ada hamas pada wahai yik. Tak boleh ya. Sebab hamzah memang huruf hamzah, bukan wahai yik dia jadi kaf. Yang ada angin tu huruf kaf. Sekarang bukan. Dia bunyi huruf K gitu tu. Kawan kita tak Y-I-K. Lembutkan saja. Wahai yi je. Kalau kita keras sangat, wahai yi, dia akan jadi pelik sangat kalau dia. Dia hamzah mati pun tak boleh keras, lembut sahaja ya. Dia tidak ada sifat tetapi kita kena jaga bunyi dia. Setengah orang membaca wahai ya'lana, dia jadi ain pula. Ramai ya membaca hamzah, termasuk saya sebenarnya. Secara jujurnya di awal-awal saya dulu, bila hamzah mati saya baca bunyi ain. Saya juga termasuk sebenarnya ya. Tapi bila saya dah belajar, oh hamzah bukan, dia bukan huruf ain dan dia juga bukan huruf kaf. Dia huruf hamzah lah. Hamzah ni yang peliknya kalau dia ada baris a, i, u, macam yang mula-mula tu au tu. Dia macam bunyi alif sebenarnya. Jika hamzah ni berbaris macam yang au, awal tu au zi ni memang bunyi dia betul-betul bunyi alif 100%. Tetapi kalau hamzah tu mati, dia jadi bunyi huruf K kita. Wahai yi. Macam tu ya, jangan keras-keras, lembut je ya. Itu lana yang ada pada na mad asli ya. Okey, qurrata a'yun. Qurrata a'yun, qur tebal ya, huruf qaf tu sendiri huruf tebal. Tadi kita jumpa huruf tebal, huruf itbaq. Huruf itbaq 4, sad, dot, ta, za. Tebal dah ni. Apa baris atas bawah depan, hatta kalau 4 huruf ni mati pun bunyi tebal huruf tu masih ada. Satu. Tetapi qaf ni tebal juga. Tapi tebal dia bukan huruf itbaq ya. Okey, dia ada dia masuk kategori huruf isti'la. Huruf isti'la ni maksudnya maksud dia tinggi. Isti'la tu daripada perkataan ala maksud dia ya. So ala, so isti'la dari situ. So huruf-huruf yang lidah kita terangkat tinggi sebenarnya ketika menyebut huruf-huruf ni. Okey, apa bezanya huruf-huruf isti'la? Kalau boleh kita naklah macam huruf itbaq kita kenal, huruf-huruf isti'la juga kita kenal. Begini. Dalam huruf isti'la ada 7, tetapi 4-nya yang itbaq tadilah. Itbaq pun termasuk dalam huruf-huruf, bukan saja dia itbaq, dia termasuk dalam kategori huruf-huruf isti'la ya. So ambil dulu sad, dot, ta, za 4 ya, campur qaf ya, qaf 1, lepas tu ghain, lepas tu kha, tambah ghain dengan kha, ada 7 huruf-huruf isti'la dipanggil ya. Cumanya qaf di sini tebal. Nanti kha dengan ain dia tak tebal ya. Kha dengan ghain, sorry, kha dengan ghain. Lepas tu kha dengan ghain. Kha ada dot. Dot atas dia. Ada dot atas dia. Lepas tu ghain. Ghain pun ada dot. Baca ya. So ini ke-7 ini dipanggil huruf-huruf isti'la. Ada guna je nanti. Kenal dulu 4 yang pertama dipanggil huruf-huruf itbaq. Huruf itbaq ni memang dia original. Memang dia original tebal dia kata huruf tu. Ta, ti, tu. Memang dia original yang 4 tu. Qaf tu tebal juga tetapi dia tidak dipanggil huruf itbaq. Makanya sebenarnya tebal dia tidak sampai mencapai itbaq lah ya. Tetapi tebal dia tebal juga qaf. Kalau tak baca tebal jadi kaf nanti. Kalau kaf ia nipis. Ini hampir kepada anak tekak tu. Lepas tu dia jadi tebal ya. Qaf. Lepas tu ghain, lepas tu kha. Susunan tu bebas ya. Tambah 3 lagi dipanggil huruf-huruf isti'la. Dipanggil ya. Qur. Jangan kur biasa. Kalau kita baca kur jadi kaf. Qur dia macam terasa kat tekak tu tahu. Kita punya tisu tekak kita tu terasa lah bila kita menyebut dia ya. Huruf isti'la ya. Lepas tu qurra. Ra juga tebal. Ra itu dipanggil tafkhim ya. Qurrata a'yun. Yang lain tidak ada apa-apa. Cumanya qurrah pada ta bulat tu dipanggil ta marbutah. Dipanggil ya. Kalau berhenti qurrah. Ya. Qurrah penyejuk. A'yun bermaksud mata. Ini biasa dipanggil qurrata a'yun, biasanya penyejuk mata. Biasa orang sebut pada bayi lah. Bila bayi lahir ya. Bayi lahir. Oh semoga bayi yang lahir itu menjadi qurrata a'yun. Orang cakap. Menjadi penyejuk mata. Mata siapa? Mata mak bapak dia, mata tok nenek dia, mata adik-beradik dia, mata keluarga dia. Maksudnya menggembirakan. Itu sebenarnya penyejuk mata. Okey, qurrata ta marbutah, berhenti qurrah. Kalau berhenti ada hamas pada ta marbutah ya. A'yun tidak ada apa-apa di situ.
Itu bunyi ain. Dia ada bunyi macam bunyi lencongan sedikit dia. Dia buka dia bukan gitu sebenarnya. Dia kena. Dia macam berekor sedikit ya. Ya. Tapi ada orang nampak macam tak boleh lah. Itu tak boleh ya. Dia cumanya dia tak boleh itu keras. Nampak dia gitu sebenarnya. Macam melencong sikit. Macam lelong macam lelong sikit cara nak sebut dia. Ya. Cara menyebut dia lah ya. Okey, ini saya buat lagi satu baris. Ayyul hizbaini ataupun berhenti ayyul hizbain. Panjang ya. Ayyul yang ada pada alif lam qamari ataupun alif lam qamariyah ataupun izhar qamari. Kenapa izhar? Izhar maksudnya jelas. Ayyul, apa yang jelas tu? Bunyi lam. Itu sebenarnya. Sebab tu sebenarnya alif lam syamsiyah, lam dia tak dengar, hilang sebenarnya. Tapi alif lam qamari, bunyi lam tu kita dengar ayyul, tu yul, tu dengar bunyi lam ya. Itu yang dipanggil izhar qamari, ataupun alif lam qamari ataupun alif lam qamariyah dipanggil ya. Hiz, ada safir di situ. Ya, ada buzzing ya, safir berdesir. Memang huruf safir 3. Safir ni bunyi berdesir. Orang putih kata buzzing. Buzzing ya. So dia 3 huruf je. Huruf zai, ini huruf sin, huruf sad. 3 huruf saja yang ada sifat safir. Seperti biasa dia perlu mati ya. Pak zai mati kan. Dia kalau berbaris sifat tak wujud ya, tak lahir. Dan bai ni huruf ya sukun sebelumnya fathah. Saya cakap macam tu. Huruf ya sukun sebelumnya fathah. Fathah tu wajib ya. So di situ dipanggil huruf ya itu dipanggil harfu lin. Harfu bermaksud huruf, lin bermaksud lembut. Harfu lin ni boleh jadi maklin. Ada satu huruf lepas dia, tapi huruf dia tu sebahagian daripada kalimah tu. Baina satu kalimah. Ya. Maksudnya daripada hizbaini tadilah. So baina tu nun satu huruf yang selepas ya tadi sebahagian daripada kalimah itu tersendiri ya. So hizbain memang dia jadi harfulin waqaf padanya jika dia boleh jadi panjang. Macam mana dia nak boleh jadi panjang? Syarat dia kena ada satu huruf lain sahaja. Makanya dia jadi panjang, dia tukar nama menjadi madlin. Panjang madlin macam panjang mad arid disukun. Panjang ni sama ya. Okey. Awazanuhum, jangan baca au. Janganlah, ini pelik ini. Waw sabdu ni ramai orang baca lama tahu. Awazanu, dia lama. Dia yang lama tu pada huruf nun bersabdu ataupun mim bersabdu. 2 tu je yang lama kalau ada sabdu. Huruf lain bersabdu melekat au. Tetapi tak boleh lama. Au. Tak boleh. Au itu sudah dipanggil melekat. Au wazanuhum. So pada waw sabdu tidak ada apa-apalah. Sebenarnya au yang pertama harfulin sebenarnya. Au. Wazanu tu perkataan lain sebenarnya lah. Dia mati tu sebenarnya. Okey, wazanu nampak zai. Tak ada safirnya. Yang tadi hiz. Dia ada safir sebab dia mati. Sekarang waza. Tak ada. Sifat huruf hanya lahir tatkala huruf itu mati sahaja. Tetapi jika kita berhenti pada huruf terakhir tu, terkena pada huruf-huruf yang ada sifat, dia berbaris tetapi kita kena matikan dia, barulah lahir sifat-sifat huruf. Ya, ingat tu ya. Okey, wazanu mad asli mad asli di depan, hum. Perhatikan pada mim sahaja. Ya, mim yang bertanda sukun. Tadi dah cakap dah. Huruf mati ada 2. Satunya huruf mim mati tak ada tanda, kosong je. Itu biasa dengar lah. Tapi kalau huruf dia mim dengan nun, undang-undang dia kita kata samalah, senang cerita ya. Hum di sini mim mati bertanda sukun, bacaannya izhar. Izhar ya, izhar apa? Izhar syafawi nama dia. Tak payah tengok huruf dia mim mati bertemu apa, tak payah. Sebab hampir mim mati bertemu hampir ke semua huruf. Melainkan mim mati bertemu mim. Itu namanya idgham mimi ataupun idgham mithlan shair, ataupun satu je lagi mim mati bertemu ba. Apa 2 je yang bukan izhar, yang mim mati. Kalau mim mati bertemu ba namanya ikhfa syafawi. Yang lain ya, semua yang
Sebab tu izhar syafawi banyak, jadi tak payah sebut mim sukun bertemu apa, tak perlu. Ya, nampak je mim ada tanda mati, terus izhar syafawi. Kenapa dia panggil izhar syafawi? Izhar maksudnya jelas bacaannya, pendek, tak boleh dengung-dengung ya. Kenapa syafawi? Syafawi bermaksud bibir. Mim, huruf mim, tempat keluar dia, makhraj dia. Pada bibir. Ini cara-cara dia orang letak lah ya. Itu terpulang pada dia orang lah. Cara kenapa dia nak sandarkan kepada syafawi ke apa ke, sebab syafawi tu bermaksud bibir. Mim itu adalah huruf yang keluar daripada dua bibir. Itu sebab tu dia bagi nama izharus syafawi. Okey. Manasikakum. Manasikakum, mana ada alif kecil. Alif kecil adalah alif. Saya nak bandingkan dengan wahayyilana. Bandingkan dengan wahayyilana, na ada alif. Mana ada alif juga, tetapi pada lana alifnya panjang. Alif juga. Mana alifnya pendek, sama je. Alif pendek ke alif panjang sama saja, dia tetap alif, cumanya ada nama. Kalau alif pendek dipanggil alif maksurah dipanggil, dan kalau alif panjang dipanggil alif mamdudah. Tapi fungsinya tidak berbeza langsung, fungsinya sama sahaja. Ya. Apa yang pentingnya alif pendek tu? Dalam Quran yang kita gunakan, saya dah war-warkan dari awal. Mungkin ada yang ingat, mungkin ada yang masih lupa. Quran yang kita pakai ya, bila kita mempelajari Al-Quran ya, maksudnya nak belajar, dia ada rukun-rukun belajar tau. Antara rukun yang pertama, yang rukun ni ibarat macam rukun solat lah. Kalau tak ada rukun macam tak sah solat dah, kan? Ibaratnya macam tu ya. So rukun mempelajari Al-Quran adalah menggunakan Quran resam Uthmani. Sebab tu bukan saja-saja. Bukan tak nak lah ustazah, tak nak beli Quran baru, nak pakai Quran lama je. Boleh juga, tak ada masalah, tak berdosa pun. Ya, tidak berdosa. Cumanya dia menyebut rukun mempelajari Al-Quran antaranya adalah menggunakan Quran resam Uthmani. Dia ada tulis mungkin dekat hardcover dia ataupun kat dalam cover dia. Apa pentingnya ustazah? Apa pentingnya penulisan dia? Penulisan dia, cara kita nak kenal Quran resam Uthmani, kalau kita tak tengok nama, selak dia apa-apa, kita nampak alif kecil. Itu kita boleh agak dia lah, dia Quran resam Uthmani. Kalau Quran yang dulu, kalau zaman saya budak-budak dulu ya, mak bapak saya pakai Quran lain. Memang masa tu Quran resam Uthmani tak wujud ya. So itu dipanggil Quran Majid, dipanggil Quran Majid, tak ada alif maksurah. Beza ke ustazah? Ya, tanda-tandanya berbeza. Tapi bacaannya sepatutnya sama. Baca Quran mesti sama. Tapi ada berbeza lah. Kalau kita mahir yang tu, kita tak mahir Quran resam Uthmani. Kalau kita mahir Quran resam Uthmani, kita tak mahir yang tu. Tapi matlamatnya cara membaca sama. Tapi sebab cara dia macam tertukar. Dia punya cara-cara yang perlulah, yang mana dua, yang mana ni kan, dia ada tertukar. Ya, jadinya tanya saya terpulang. Kalau rasa tak nak beli, tak apa, tak ada masalah, tak berdosa pun. Tapi kalau rasa boleh beli, belilah ya Quran resam Uthmani ya. Okey, mana ya, mad asli sikakum. Yang satu lagi ya, kalau ma semata-mata satu baris ya, ma tu mana ya, semata-mata ada satu baris, atas ke, bawah ke, depan ke, tidak ada hukum. Na dia ada hukum sebab dia ada alif. Ya. Sika, mana si, baris bawah semata-mata satu baris ya, tak ada apa-apa. Ka, semata-mata satu baris, tak ada apa-apa. Kum, yang ada pada mim. Pada ku tak ada, tapi pada mim. Izhar syafawi. Okey, saya nak berhenti di sini. Okey, ada soalan tak? Jika ada, sila bertanya. Jangan malu, jangan takut. Jangan segan. Saya nak pesan jangan segan, jangan bertanya ya. Sebab bila kita bertanya tu banyak benda yang kita belajar. Ada tak? InsyaAllah minggu depan kita raya right? InsyaAllah ya. InsyaAllah ya. Jumaat satu ya. Tapi Jumaat ke? tak, sama ada sebab sebenarnya sebab dekat negara luar tu ada yang negara luar lah, maksudnya orang Malaysia, sebab Khamis tu dah last Ramadan ya. Jadi tapi saya faham, saya baca kali ni, dulu saya tertanya-tanya dan saya pun tak tahu jawapan ya, tapi saya nak share ni. Kenapa ya tak samakan ya ustazah? Why not seluruh dunia? Negara Islam tu raya kan, selalunya Arab Saudi raya lebih awal kan. Tapi selama ni saya pun tak tahu kenapa tau.
Tapi hari ni rupanya bila saya baca kenapa tak sama, sebab dia kata kedudukan geografi negara kita. Arab tu lebih kat barat, Arab lebih dekat dengan London, bukan? Kan kita kan. Kita kalau dari Malaysia ni kita nak pergi London, macam arah nak pergi Arab juga, lebih kurang je, betul tak? Maksudnya arah-arah belah sana tu arah barat. So kerana faktor geografi arah barat dia kata lebih senang nak nampak anak bulan. Jadinya kita ni lebih kat timur. Sebelah kita ni Jepun kan? Jepun Cina kan? Jepun Cina kan timur kan? Jadinya bebelah-belah kita ni dikata agak sukar sebab faktor geografi. Jadi agak sukar kita nak nampak anak bulan. Baru saya faham kenapa kita dari dulu, dari saya kecil, Arab Saudi raya ni kita raya esok. Indonesia biasa dia ikut sebab Indonesia kalau segi peta dia pun lepas kita. Lepas kita kan, peta kita kan. Lepas tu kita kalau kita fly kat pergi Arab kita pass through lah dekat Aceh tu, kat Sumatera. Maksudnya dia boleh dia juga dah masuk ke sebelah sana sedikit. Sebab tu dari dulu biasa masa saya kecil pun saya ingat Indonesia biasa ikut Arab Saudi. Dia beraya, dia raya, kita raya esok. Tapi hari ni baru saya faham rupa-rupanya faktor geografi memainkan peranan. Sebab di tempat kita memegang kaedah melihat ruqyah. Ruqyah tu maksudnya anak bulan. Memang kita pegang metod tu. Setengah negeri dia kata ataupun setengah negara dia tak tengok ruqyah, mungkin dia pakai apa tu dia panggil yang dikira tu panggil hisab. Dia guna perkiraan kalender. Tapi kita pakai dua-dua dia cakap. Jadi kita menghormati dan baru kita faham kenapa kita selalu lambat sehari, tapi tahun lepas terkejut lah. Tahun lepas tahun ni terkejut juga. Sebab tu standby tahun ni. Standby tahun ni tak terkejut lah kan. Mana kita tahu kan sebab dia tetap tengok anak bulan pada petang Khamis. Jadinya boleh jadi terkejut juga tahun ni. Jadi macam tahun lepas tu memang terkejut sungguh dah. Kalau ikut saya kira sebenarnya tahun lepas tu betul dah. Tapi dah semua bagi tahu saya Ustazah dah ada dalam kalender. Dah ada, saya diam lah. Saya diam lah, ikut lah apa dah kan. Yang terkejut tu sebenarnya seperti yang saya kira lah sebenarnya. Apa yang saya faham. So tapi apa-apa pun Isnin Selasa kita masih ada kelas tak? Kan sebelum raya. Tapi insyaAllah minggu depan kita dah pun berhari raya. So tak ada soalan ya. Saya anggap tak ada soalan. Makanya kita berakhir di sini. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Illa liqa ma'assalamah. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah.